Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Jaafar. Nombor metrik DB190192 daripada Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational, Elektrik dan Elektronik. So, hari ini saya akan membentangkan sebuah video berkenaan dengan latihan industri di syarikat KT Electrical Instruments Sdn Berhad selama 10 minggu saya berada di sini. Untuk maklumat lebih lanjut, jom ikut saya. Kembali lagi bersama saya. Jadi, ini adalah projek yang pertama di mana saya telah melakukan pendawaian 3 fasa di sebuah sekolah menengah kebangsaan Belara, Manil, Kuala Terengganu. Jadi, berdasarkan pada gambar-gambar yang telah dipaparkan adalah menunjukkan aktiviti pemasangan kipas siling di mana sebanyak 36 kipas siling telah ditukar pada yang baru, iaitu merangkumi kawasan bilik darjah, bilik guru, perpustakaan dan bilik disiplin. Kemudiannya, ini adalah alat-alat untuk melentur GI conduit serta pipe thread, iaitu alat untuk membuat bebenang pada GI conduit untuk penyambungan antara satu sama lain. GI conduit ini digunakan bagi menghalang kecederaan ke atas wayar atau kabel kesan hentakan mekanikal secara terus. Jadi, seperti yang di dalam gambar, ini adalah hasil bagi GI conduit yang telah dilakukan di mana ianya digunakan untuk meletakkan lampu kecemasan seperti di dalam gambar. Wayar kabel lampu kecemasan ini disambung pada MCB 3 fasa di dalam bilik distribution box. Ini pula adalah wayar kabel submin. Wayar kabel submin ini terbahagi kepada 5 jenis warna, iaitu mewakili hijau, kuning, biru, hitam dan juga merah. Wayar kabel submin ini adalah kabel yang menyambungkan untuk mengira kadar meter elektrik bagi mengetahui nilai ataupun jumlah elektrik yang digunapakai oleh sekolah tersebut. Gambar ini menunjukkan aktiviti pemasangan trunking untuk saliran kabel submin. Dan gambar ini pula adalah gambar yang menunjukkan kabel submin yang disambung pada meter elektrik. Terdapat 12 dol direct online yang telah dipasang bagi aircon di dalam bilik guru, bilik disiplin dan juga bilik tayang. Gambar ini menunjukkan dol yang telah siap dipasang di dalam bilik disiplin. Dan ini adalah gambar DB yang telah siap difitting dan telah dimasukkan supply. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat 2 DB di dalam bilik utama yang mengawal aras bilik darjah dan juga bilik disiplin, di mana terdapat MCB untuk lampu yang menggunakan 6 ampere, soket yang menggunakan MCB 20 ampere dan juga aircon yang menggunakan MCB 32 ampere. Setelah selesai fitting wayar kabel pada setiap perkakasan, aktiviti menutup semua trunking telah dijalankan dengan menggunakan drill tangan dan juga skru. Penutup trunking dipotong mengikut aliran trunking yang telah dimasukkan wayar-wayar kabel dengan kemas dan cantik. Ini adalah gambar bagaimana untuk memotong penutup trunking dengan menggunakan grinder. Dan yang terakhir adalah hasil apabila penutup trunking sudah dipasang dan DB boleh digunakan dengan selamat. Seterusnya adalah projek di Kuala Lumpur, Kuala Berang. Projek ini adalah projek di mana syarikat ini perlu memasang lampu jalan di sebuah jambatan yang baru dibina mengikut spek JKR. Gambar berkenaan menunjukkan mesin kes yang sedang menanam tanah untuk tiang-tiang lampu yang telah dipasang supaya mempunyai tapak yang lebih kukuh.
Gambar ini adalah gambar feeder pillar. Feeder pillar ini adalah seperti kotak agihan juga di mana memiliki MCB sebagai suis untuk mengawal lampu-lampu jalan. Terdapat 12 tiang lampu yang telah siap difitting dan bersedia untuk dinyalakan. Ini adalah gambar bagaimana feeder pillar difitting. Gambar menunjukkan bagaimana suis dipasang di dalam tiang lampu di mana menggunakan trunking sebagai pemegangnya dan fuse yang berfungsi untuk melindungi litar atau memutuskan litar apabila berlaku lebihan arus elektrik. Jadi, jambatan ini akan menjadi lebih selamat dengan adanya lampu jalan supaya pemandu dapat memandu dengan selamat dan jalan kelihatan dengan lebih terang. Okey, mari kita lihat projek yang ketiga pula. Projek yang ketiga ini adalah projek melakukan pembumian di pembangunan sebuah McDonald baru berdekatan Batu Buruk, Kuala Terengganu. Proses menanam rod besi di dalam tanah iaitu setiap 4 penjuru feeder pillar ditanam sebanyak 6 rod besi ke dalam tanah untuk mendapatkan nilai rintangan yang rendah bagi pembumian dengan menggunakan earthing tester. Setelah selesai menanam rod besi, copper tape telah disambung di antara 4 penjuru rod besi yang telah ditanam sebelum ini. Seterusnya adalah proses menembuk manhole untuk meletakkan pipe serta kabel 24mm yang akan ditarik melalui feeder pillar ke bilik utama DB McDonald tersebut. Jadi seperti yang kita dapat lihat, ini adalah proses menarik kabel dengan menggunakan bantuan mesin case dan juga tali. Ini adalah tali yang berukuran 250 meter. Ini adalah proses penanaman kabel di bawah tanah. Dan setelah selesai, kita menutup manhole dengan penutup manhole yang berwarna hitam. Projek keempat pula adalah projek menanam tiang. Tiang yang dipasang ini adalah untuk laluan kabel overhead untuk disambungkan dari pam air longkang ke pencawang TMB. Terdapat 42 batang tiang yang dipasang di dalam projek ini. Setiap batang memakan masa sebanyak 15 minit untuk siap dipasang semua. Lubang sedalam 1.5 meter ditebuk dengan menggunakan crane auger supaya lebih mudah dan juga pantas. Tiang-tiang yang telah dipasang ini berjarak 50 meter antara satu sama lain. Projek ini memakan masa selama 1 minggu untuk siap ditanam dan seterusnya dapat menarik kabel yang akan melalui setiap batang tiang-tiang tersebut. Seterusnya adalah projek menukar meter elektrik TMB, di mana ianya perlu ditukar pada yang baru kerana meter sedia ada rosak atau bacaan meter tidak dapat dibaca. Ini adalah gambar bagi proses penukaran meter elektrik. Lokasi penukaran ini adalah sekitar Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus. Okey, mari kita lihat di College MSU, Jalan Sultan Omar. Terdapat beberapa meter elektrik yang rosak. Kita dapat lihat di dalam gambar, meter elektrik kanan itu adalah meter yang telah rosak dan juga yang kiri itu adalah yang baru. Okey, kita dapat lihat di sini meter-meter yang perlu ditukar. Okay, sebelum membuat penukaran, kita perlu menulis nombor siri terlebih dahulu. Dan ini pula adalah di kampung-kampung Pulau Duyung di sekitar Kuala Terengganu. Ini adalah gambar meter yang telah ditukar pada 7E Kuala Nerus.
Dan ini pula adalah stor tertutup TMB Kuala Terengganu, di mana stor ini adalah tempat penyimpanan meter-meter elektrik yang ditukar ataupun yang telah rosak tadi. Gambar ini menunjukkan penulisan nombor bersiri bagi setiap meter-meter yang telah rosak. Semua nombor siri ini ditulis di dalam buku log. Dan meter-meter ini terbahagi kepada meter 1 fasa dan juga meter 3 fasa. Setelah nombor siri telah ditulis di dalam buku log, meter-meter elektrik ini perlu disusun di dalam bilik meter elektrik. Bagi menggantikan meter-meter yang telah rosak, kami telah mengambil meter-meter baru ini untuk dipasang di sekitar kawasan Kuala Terengganu dan juga kawasan Kuala Nerus. Kembali lagi bersama saya untuk penghujung video yang telah disediakan. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak perkara dan pengalaman yang diperolehi semasa menjalani latihan industri selama 10 minggu ini. Saya sangat berterima kasih kepada warga-warga KT Electrical Instrument Sedia Berhad kerana telah mencurahkan ilmu kepada saya selama 10 minggu saya berada di syarikat ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.